Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Disember 2023 bersama saya, Pia Ernadia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mempengerusikan mesyuarat Jemaah Menteri yang pertama selepas rombakan Kabinet diumumkannya semalam. Mesyuarat yang berlangsung di bangunan Perdana Putrajaya itu diadakan pada jam 10 pagi. Antara yang hadir Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan semua barisan menteri baharu, manakala seorang lagi Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof sedang menunaikan umrah. Anwar difahamkan memberi taklimat berhubung peraturan, naratif dan hala tuju baharu Kerajaan Perpaduan. Kesemua mereka meluangkan masa beramah mesra bersama kaki tangan kementerian masing-masing selain diberikan taklimat tugasan. Hari ini juga semua menteri serta timbalan menteri yang baharu memulakan tugas rasmi di kementerian masing-masing dengan menghadiri sesi clock-in selain majlis serah terima tugas. Semalam Anwar mengumumkan pelantikan masing-masing 5 menteri dan timbalan menteri termasuk 4 muka baharu dan penampilan semula 5 bekas menteri dalam rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Rombakan itu menampilkan semula beberapa bekas menteri, antaranya Johari Abdul Ghani di Kementerian Perdagangan dan Komoditi, Dr. Zulkifli Ahmad yang kembali menerajui Kementerian Kesihatan KKM dan Gobind Singh Dew sebagai Menteri Digital. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan anggota Kabinet termasuk timbalan menteri baharu dilantik tidak mempunyai tempoh berbulan madu. Sebaliknya perlu segera menjalankan tugas masing-masing. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil memberitahu hasrat itu disampaikan Perdana Menteri ketika mempengerusikan mesyuarat Kabinet pertama pada hari ini selepas rombakan Kabinet. Yang jelas Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa hasrat rakyat untuk melihat perubahan itu adalah hasrat yang menggunung. Bermaksud ramai di kalangan menteri yang baru, kalau saya diizinkan berkata dalam bahasa Inggeris, they have to hit the ground running. Maka masuk hari ini, terus bekerja hari ini. Tak ada honeymoon period. Sementara itu, pada sidang media yang sama, Fahmi juga mengumumkan kerajaan telah membuat keputusan memindahkan Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM ke Kementerian Komunikasi. Ada satu agensi yang telah dibawa masuk ke dalam Kementerian Komunikasi iaitu JKOM. Jadi sekarang JKOM berada di bawah jagaan Kementerian Komunikasi. JKOM dipindahkan ke Jabatan Perdana Menteri pada 2021 oleh Menteri Komunikasi ketika itu, Saifuddin Abdullah. JKOM terpalit dengan kontroversi bulan lalu apabila Muhammad Agus Yusof meletakkan jawatannya sebagai ketua pengarah agensi itu. Pengumuman itu dibuat beberapa jam sebelum tular rakaman video yang menunjukkan lelaki mirip dirinya berbual lucah dengan lelaki lain. Rakaman itu kini sedang disiasat polis. Sementara itu, Rafizi Ramli yang kekal dalam barisan Kabinet susulan rombakan Kabinet mengakui berasa panas seharian. Rafizi tetap meneruskan tugasnya seperti biasa semalam sebagai Menteri Ekonomi. Dalam satu kenyataan, Rafizi berkata dia juga berasa panas kerana bersama-sama peserta inisiatif Pendapatan Rakyat Usahawan Tani IPR Intan di Tanjung Rambutan, Perak. Dalam pada itu, Rafizi menyifatkan pengekalan beliau menerajui kementerian itu menunjukkan keupayaan nilai tambah beliau untuk masih menerajui portfolio itu. Rafizi berkata seandainya beliau ditetapkan untuk bertukar kementerian, maka nilai tambah dirinya dilihat tetap wujud. Ia bagi mengendalikan kementerian yang baharu itu dan pertukaran portfolio kementerian seharusnya dilihat secara positif. Menurutnya, tugas sebagai menteri merupakan suatu amanah. Beliau turut berseloroh dengan memberi gambaran bahawa pengekalan beliau sebagai Menteri Ekonomi membolehkan beliau menyambung semula segala tugas yang dirangka sebelum pengumuman rombakan Kabinet.
Setiap pandangan dan carangan boleh dirunding dengan baik tanpa membelakangkan perlembagaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen dan prinsip raja berperlembagaan. Demikian kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengulas cadangan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almahrum Sultan Iskandar. Anwar berkata ini termasuk pandangan Sultan Johor yang mencadangkan agar lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini termasuk pemantauan secara terus terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika mengulas cadangan Sultan Johor dan kenyataan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengenai perkara itu kepada media semalam. Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan berkata, titah cadangan Sultan Ibrahim supaya SPRM dan Petronas dipantau secara langsung oleh Yang di-Pertuan Agong tidak boleh diambil ringan. Anwar juga berkata beliau tidak mempunyai masalah dengan pandangan yang dilontarkan Dr. Mahathir itu. Kata Anwar, pandangan Dr. Mahathir tersebut tidak akan menggugat kuasa dan peruntukan perlembagaan negara ini. Berita seterusnya, Veteran DAP Lim Kit Siang selesai memberi keterangan berhubung kenyataannya yang didakwa menyentuh kemungkinan orang muka Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Beliau tiba di Balai Polis Park Petaling Jaya pada pukul 9.20 pagi dan selesai memberi keterangan kira-kira pukul 11 pagi. Kit Siang diiringi peguamnya Khairul Khalid, anaknya Hui Ying dan Lim Guan Eng dan beberapa pemimpin politik DAP. Siasatan dijalankan berhubung kandungan penulisan Kit Siang yang dimaknai dalam blognya pada 30 November yang menyentuh isu perlembagaan berhubung pelantikan Perdana Menteri Malaysia. Tiada akta lagi, tiada siasatan dibuat di bawah kertas inquiry polis. Maknanya dia orang tak determine apa kesalahan lagi. Dia tengoklah sebab dah dapat laporan, so dia akan determine, dah ambil statement. Once ada statement, kalau didapati ada kesalahan dan diorang akan buat tindakan selanjutnya. Tapi sekat ni alhamdulillah semua okey. Semua okey. Tan Sri memberikan kerjasama yang baik. Jawapan-jawapan pun adalah berdasarkan statement. Apa-apa yang dibuatkan berdasarkan kenyataan blog lah. So memang kerjasama daripada pihak polis dan kerjasama daripada pihak Tan Sri semua berjalan dengan okey. So setakat ni itu sajalah. Banyak soalan tadi tu. 27 soalan. Tadi dalam sekitar 40-45 minit. Timbalan Ketua Pemuda MCA meluahkan rasa kecewa dengan tindakan Perdana Menteri susulan rombakan Kabinet semalam. Chong Yu Chua berkata dia kecewa tindakan memecahkan dua kementerian menyebabkan saiz Kabinet bertambah besar. Dalam rombakan Kabinet semalam, Anwar Ibrahim memecahkan Kementerian Komunikasi dan Digital kepada Kementerian Komunikasi yang kekal di bawah Fahmi Fazil dan Kementerian Digital yang dipimpin muka baru Koh Beng Sing Dio. Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dipecahkan kepada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang dipimpin Menteri Lama Nik Nazmini Ahmad dan Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam dipimpin oleh Fadilah Yusof. Jumlah Kabinet kali ini lebih besar berbanding pentadbiran sulung Pakatan Harapan PH pada 2018 dengan 28 menteri dan 27 timbalan. Chong dalam kenyataan hari ini bagaimanapun tidak menyatakan jumlah saiz Kabinet yang ideal pada pandangannya. Sementara itu, dia juga meminta Anwar membuat penilaian berterusan terhadap prestasi anggota Kabinetnya dan tidak teragak-agak menukar mereka bila perlu. Tanpa menamakan secara khusus, dia berkata menteri dan timbalan menteri yang selamat walaupun prestasi kurang memuaskan kali ini harus mengambil peluang kedua. Kita ke perkembangan berikutnya. Ahli Parlimen Titi Wangsa, Johari Abdul Ghani akan terus mengetuai pasukan petugas bagi menyelesaikan beberapa isu yang membabitkan skandal 1MDB. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kedudukan dalam jawatan kuasa itu selepas dilantik menganggotai Kabinet Kerajaan Perpaduan. Mengulas lanjut sekiranya ada calon penggantinya dalam jawatan kuasa 1MDB, Johari berkata perkara itu akan diteliti kemudian. Alright, thank you. Masih pegang jawatan tu? Masih pegang sampai InsyaAllah sekarang at this moment I'm still. Right? Okay. So takkan dia gantikan dengan sesiapa? Itu nanti tengoklah siapa ada berani buat lah. Okay.
Terdahulu Johari memulakan hari pertama dengan clock-in di Ibu Pejabat Kementerian Perdagangan dan Komoditi di Putrajaya bersama-sama timbalannya Chan Fong Hin. Rombakan Kabinet semalam menyaksikan pelantikan Johari ke kementerian berkenaan. Tidak ada gunanya jika mana-mana ahli parlimen mahu terus memusuhi kerajaan, kata ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim. Wakil Rakyat Bersatu itu berkata, permusuhan itu tidak membawa keuntungan terutama sekali untuk membantu rakyat. Muhammad Azizi menjelaskan tindakannya menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini juga bertujuan membantu rakyat. Mengulas lanjut katanya, beliau selaku wakil rakyat perlu menerima hakikat bahawa lebih atau hampir separuh pengundi di Gua Musang adalah peneroka yang mana kebergantungan mereka adalah kepada kerajaan persekutuan. Ditanya mengenai tindakan bakal dikenakan bersatu ke atasnya, Muhammad Azizi berkata, sudah 2 kali berlangsung mesyuarat kepimpinan tertinggi, namun setakat ini belum ada tindakan daripada parti ke atas beliau. Muhammad Azizi antara 5 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri sebelum ini. 4 yang lain adalah ahli parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman, ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli parlimen Jeli Zahari Kecik dan ahli parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.